Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu lagi pada kali ini untuk meneruskan pelajaran kita yang seterusnya dalam bidang Al-Quran berkaitan kefahaman surah ataupun surah kefahaman. Surah yang kita nak faham pada hari ini surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr, muka surat 19. Muka surat 19. Boleh rujuk muka surat 19. Surah Al-Qadr ini kita dah pernah baca dulu. Hari ini kita nak masuk pula berkaitan kefahaman berkaitan dengan surah Al-Qadr. Okey, sebelum kita masuk kefahaman tersebut, kita ulang dulu bacaan. Kamu boleh baca bersama dengan ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kamu dah lancar membaca surah Al-Qadr ini, dan lebih baik kamu telah menghafal surah ini. Itu yang terbaik. Kita lihat pengertian atau pengenalan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Di bawah ni Ustaz dah ada sediakan pengenalan surah tersebut dalam tulisan Jawi, dalam tulisan Rumi untuk memudahkan kamu membaca dan menghafalnya nanti. Baik, kita tengok di sini. Pengenalan surah Al-Qadr ini. Surah Al-Qadr mengandungi 5 ayat. Nampak ni. Dia ada 5 ayat sahaja. Surah ini merupakan surah ke-97 di dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 114 surah. Surah Al-Qadr surah yang ke-97 daripada 114 surah. Dan diturunkan di Mekah. Surah ni diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah ni biasanya bersangkut paut dengan akidah, dengan kepercayaan. Berbeza dengan surah yang diturunkan di Madinah. Al-Quran diturunkan 2 tempat saja, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Kalau surah yang diturunkan di Mekah ini, ulama menyatakan surah yang berkaitan dengan akidah. Kebanyakan akidah diturunkan di Mekah. Manakala surah-surah yang diturunkan di Madinah, surah-surah tersebut berkaitan dengan syariat, berkaitan hukum hakam. Contohnya kewajipan sembahyang, kewajipan berpuasa. Itu surah yang diturunkan di Madinah. Di Mekah cerita tentang kepercayaan, apa-apa yang perlu kita imani. Surah ini dinamakan Al-Qadr. Kerana apa? Kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Seperti mana Ustaz sebut tadi. Dia bersangkut paut dengan akidah. Cerita surah yang diturunkan di Mekah ni bersangkut paut dengan kepercayaan. Ini dicerita tentang kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ia berkaitan dengan kepercayaan. Kita berkaitan malam Lailatul Qadar itu. Surah ini dinamakan Al-Qadr kerana ada bersangkut paut dengan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terjadinya pada malam atau pada bulan Ramadan. Salah satu malam pada bulan Ramadan. Kemudian para malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Mukmin ni siapa? Mukmin ni orang yang beriman. Soleh ini orang yang baik. Maka ini juga bersangkut paut dengan akidah. Malaikat dan Jibril turun.
bersangkut paut dengan akidah atas diri kita. Sama ada kita percaya ataupun tidak malaikat dan Jibril ni turun pada malam Lailatul Qadar tu. Itulah cerita dalam Quran yang mana ulama kata ianya diturunkan di Mekah kerana bersangkut paut dengan akidah. Maka kita wajib percaya adanya malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar yang membawa keberkatan, kebajikan kepada hamba-Nya yang beriman dan orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Kerana terdapatnya dalam ayat ini. Ini nanti kita akan terjemahkan ayat ini pada pertemuan akan datang. Ini disebut ni salamun hiya hatta matla'il fajr. Serta ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat dan ruh. Ruh ini adalah nama ganti bagi malaikat Jibril. Turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa apa? Keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan yang beramal soleh ataupun orang yang buat kebaikan. Itu saja yang kita nak cerita pada hari ini, pengenalan surah. Hari ini kita nak cerita tentang pengenalan surah sahaja. Di bawah ni Ustaz dah sediakan dah dia punya pengenalan. Kamu salin saja yang ni, yang Rumi ni. Ustaz dah buat ringkas-ringkas. Mudah-mudahan ia dapat membantu untuk beri kefahaman kepada kamu. Pendeknya ada 3 je. 1, 2, 3 je. Apa yang perlu kamu buat? Salin nota di atas ke dalam buku tulis ulum. Guna buku tulis ulum. Kalau tak ada buku tulis ulum, boleh guna buku tulis Al-Quran. Kemudian, sila hafaz pengenalan surah Al-Qadr. Sila hafaz pengenalan surah Al-Qadr. Pengenalan ni yang mana? Ni dia. Ada 3 ni lah. 1, 2, 3 ni. Ini kena hafal. Salin dan hafal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.